Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. InsyaAllah pada malam ni kita berkongsi cerita. Kita mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi al-habibil ali al-qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh berbahagia ini, malam mustajab doa, malam Aidil Adha. Di antara malam mustajab doa, marilah sama-sama kita berkongsi kebaikan, banyakkan berdoa, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah menerima amal kita semua, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak tuan-puan, sebelum kita berkongsi kisah korban Aidil Adha, marilah sama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran yang begitu mudah dibaca dan mungkin semua ingat. Sebelum kita tidur pada malam ini, sama-sama tuan-puan kita baca surah Fatihah, Ayatul Kursi dan 3 Qul. Ikut saya tuan-puan, sama-sama insya-Allah. Sama-sama ikut saya baca ayat suci Al-Quran. Jom baca bersama saya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ikut bacaan saya ya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatul Kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiga kul sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, insyaAllah tuan-tuan, sebelum kita berkongsi pada malam ini, saya nak ajak tuan-puan untuk bertakbir raya bersama saya, insya-Allah. Sama-sama takbir. Yang ada di rumah, takbir dia. Saya ikut saya bertakbir, insya-Allah. Yang hik boleh bertakbir ke? Boleh. Niat zikir dan doa boleh, tak ada masalah. Sama-sama ya, insya-Allah. Sama-sama kita bertakbir, insya-Allah. Tuan-puan yang baru masuk, tolong share dahulu. Tolong share dahulu. Moga-moga ramailah yang dapat manfaat pada malam ini. Yang duduk saja kat rumah ke, mungkin ada yang tengah memasak, duduk kat dapur bersiap untuk menyambut Aidil Adha esok. Ada yang tengah asah pisau dan sebagainya. Okay, boleh sama-sama bertakbir. InsyaAllah tuan-puan, kita sama-sama bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama bertakbir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan, ada perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga bermanfaatlah. Okey. Tuan-puan dirahmati Allah, selamat menyambut Aidil Adha. Dan saya ucapkan tahniah kepada yang berpuasa pada siang hari ini. Selamat berbuka dan selamat malam pada malam ini. Malam yang penuh mustajab doa. Malam mustajab doa. Malam hari raya Aidil Adha. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua yang berkorban. Korban binatang ternakan pada besok hari. Moga-moga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tugas seorang hamba, mengharapkan, mengabdikan diri kepada Allah dan berharap Allah menerima amal ibadah kita. Seperti mana Allah SWT telah menerima amal ibadah para hambanya yang terdahulu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Tuan-puan, kisah korban ini sungguh menggamit jiwa, menggamit memori pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Mungkin ramai, memang semua orang dah tahu cerita ni, tapi malam ni kita nak berkongsi balik, imbas balik, dan kita menghayati balik bagaimana kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Ismail AS, dan bagaimana telah terjadinya sambutan hari raya Aidil Adha ini dengan korban, ibadah korban ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita semua tahu bagaimana Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat dahsyat, sangat berat, membebankan jiwa, menghilangkan kewarasan akal, menekan emosi kasih sayang seorang ayah yang rela berkorban menyembelih anaknya sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, kalam Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita imbas kembali bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah menyembelih anaknya sendiri dengan ujian yang sangat dahsyat. Wasul ulul azmi. Mari sama-sama puan-puan bersama saya kita menggamit memori ini. Moga-moga semakin meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim seorang rasul ulul azmi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji oleh Allah sehingga isterinya hampir-hampir dirogok di seorang sultan. Lalu dengan takdir Allah, Allah menjaga isterinya. Dengan takdir Allah berkahwinnya Nabi Ibrahim dengan seorang lagi wanita yang bernama Siti Hajar. Maka Siti Hajar mengandungkan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Maka ketika dalam pantang lagi, masih Nabi Ismail alaihi salam masih dalam menyusu lagi, Siti Hajar tak habis pantang lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, mereka diuji oleh Allah.
Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar bawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang masih menyusu ketika itu ke padang tandus yang tidak ada air, tidak ada tempat tinggal, tidak ada yang tinggal di kawasan tersebut. Itulah dipanggil kota Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail AS yang dalam keadaan menyusu lagi. Ditinggalkan mereka, yakni Siti Hajar dan anaknya yang dicintai, dikasihi, disayangi Nabi Ismail di padang tandus tersebut di kota Mekah. Ketika Nabi Ibrahim AS menggerakkan binatang yang ditunggangnya, Siti Hajar memegang Nabi Ismail, mengejar suaminya, memanggil-manggil suaminya. Kenapa tinggalkan kami di tempat yang tidak ada orang tinggal di tempat ini? Tidak ada sumber air. Kering kontang tanahnya, panas terik. Maka jawab Ibrahim AS memberhentikan tunggangannya. Wahai isteriku, ini adalah wahyu, perintah daripada Tuhan kita, Tuhanku. Maka mengertilah Siti Hajar AS bahawasanya ini wahyu, perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang isteri yang sangat memahami suaminya, tugasan seorang rasul. Walaupun tak logik dengan akal, tinggal anak bini di tempat padang tandus tersebut. Anaknya yang masih kecil memerlukan kasih sayang seorang ibu dan ayah yang masih menyusu. Tanpa banyak bicara, Siti Hajar mengerti, memahami dan meredai ini takdirnya, dan menerima ini ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah isteri yang solehah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita semua mengetahui bagaimana terjadinya Siti Hajar memberi susunya kepada Nabi Ismail AS yang masih kecil, sehingga kehabisan susunya, kehabisan bekalan makanan, tuan-puan. Maka ketika itu Nabi Ismail yang masih kecil itu menangis dan terus menangis. Siti Hajar berlari di antara dua bukit, kita semua tahu, Safa dan Marwah, berulang alik mencari air, walau di sana tidak ada air. Dan Siti Hajar tahu, tapi terus berulang alik lari kerana anaknya sedang menangis. Menghentak-hentak kakinya ke bumi, terpancarlah Zam-Zam, air Zam-Zam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sanalah bermulanya sumber air Zam-Zam. Maka ramailah pedagang-pedagang datang duduk di tempat tersebut yang dikenali dengan kota Mekah sekarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka membesarlah Nabi Ismail AS tanpa kasih sayang bersama ayahnya Nabi Ibrahim AS. Tapi Allah SWT sentiasa mengantar buruk untuk Nabi Ibrahim menaiki buruk tersebut dan berziarah Siti Hajar dan anaknya, tapi tidak lama lalu pergi. Sehingga pada suatu hari Allah SWT perintah kepada Nabi Ibrahim agar kembali dan still, yakni duduk bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail. Suka, gembira, tak terkata jiwanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat hidup bersama isteri tercinta Siti Hajar dan anaknya Ismail yang disayangi, membesar dengan penuh kasih sayang, membesar dengan penuh rahmat. Ketika itu tuan-puan, berlalu kebahagiaan mereka di kota Mekah, bina Kaabah dan sebagainya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim AS di dalam mimpinya, sehingga 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi, mimpi wahyu, agar menyembelih anaknya. Subhanallah. Tak kala wahyu ketiga turun,
wahyu yang sama menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim wajib mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan penuh iman berkata kepada Siti Hajar isterinya, "Hei Hajar, besok aku nak bawa anak kita ini ke sebuah tempat yang mulia. Pakaikan pakaian terbaik, bersihkan badannya, wangikan dia." Ini kisah nak terjadinya kisah sembelih Nabi Ismail AS oleh ayahnya Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar pun membersihkan badan anaknya, memandikan apa semua, menyediakan pakaian terbaik, sediakan wangian. Lalu Nabi Ibrahim mengajak anaknya berjalan menuju ke Mina. Di tempat yang tinggi di Mina, di sebuah tempat, dan waktu itu waktu hampir gelincir matahari, waktu tengah hari. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Hei Ismail, apa pendapatmu kalau jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu?" Dan kisah ini disebut di dalam Al-Quran, tuan-puan. Apa yang terjadi, tuan-puan? Nabi Ismail AS menjawab dengan penuh iman, "Jikalau itu perintah daripada Allah, lakukanlah. Engkau akan mendapati aku orang yang sabar menerima ujian ini, menerima ketetapan ini." Maka tersenyumlah Nabi Ibrahim AS melihat keturunannya Ismail yang penuh beriman kepada Allah dan tidak melawan, bahkan menerima takdir perintah Allah dengan penuh redha. Maka tak kala ketika itu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah memerintahkan 7 petala langit, 7 petala bumi, malaikat yang berkumpul di antara keduanya, berkumpul untuk melihat kejadian ini. "Lihatlah hamba-Ku yang beriman kepadaku, yang bertakwa kepadaku, sanggup menunaikan perintahku ini, walau berat ujian ini." Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menggamit jiwa, menekan emosi, membelah kasih sayang, tapi sanggup dilakukan, menyembelih anaknya sendiri. Dan anaknya Nabi Ismail sanggup disembelih oleh ayahnya sendiri. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika itu malaikat berkumpul dan melihat kejadian ini. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak duduk saja, datang mengganggu Siti Hajar, datang mengganggu Nabi Ibrahim, datang mengganggu, membisikkan waswah, membisikkan kejahatan, membisikkan agar tidak melaksanakan perintah ini. Ini perintah gila, mustahil boleh, kamu dah salah dengan wahyu, ini bukan wahyu. Tapi mereka tetap meneruskan tugasan ini, perintah daripada Allah ini, dan menewaskan hasutan syaitan dengan melemparkan batu-batu kecil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dikeluarkan pisau yang sudah pun diasah oleh Nabi Ibrahim AS, ketika itu terik matahari, hampir-hampir gelincir matahari, dan kilauan pisau itu bersinar. Lalu Nabi Ismail melihat pisau itu dan datang sedikit debaran di dadanya. Maka diletakkan pisau di lehernya. Ketika itu para malaikat menyaksikan peristiwa ini. Maka Bismillahi Allahu Akbar, kerana Allah, tidak kerana yang lain, dihiriskan hirisan pisau tersebut di leher anaknya yang tercinta Nabi Ismail AS. Kali pertama, pisau itu tajam tapi tidak memberi bekas, tidak terhiris sedikit pun, dan tidak meninggalkan cala sedikit pun, dan tidak menumpahkan darah. Lalu Nabi Ibrahim AS mengambil pisau itu dan asah lagi, dan kali kedua diletakkan di leher anaknya, dihiris.
tapi tidak memberi bekas dengan izin Allah SWT. Ketika itulah Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Hei ayahku, mungkin kita masih belum ikhlas menunaikan perintah ini. Usahlah engkau bersedih. Usahlah engkau merasa kasihan kepadaku. Ayuh laksanakanlah dengan penuh redha dan dengan penuh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengasihani aku lagi." Ketika keduanya sudah menyerahkan urusannya kepada Allah bulat-bulat semata-mata kerana Allah, Nabi Ismail merebahkan dirinya di tanah dan membuka lehernya untuk disembelih oleh ayahnya. Ayahnya meletakkan pisau di lehernya dengan penuh tekad, dengan penuh semangat untuk melaksanakan perintah Allah dengan penuh iman dan penuh takwa. Bismillahi Allahu Akbar, sep, dan mengalir darah. Ketika keduanya membuka mata dan melihat itu adalah darah seekor kibas yang Allah gantikan daripada syurga, yang mana kibas tersebut adalah kibas anak Adam, Qabil dan Habil, zakat daripada mereka yang Allah ambil, yang Allah terima dan Allah berikan balik kepada Nabi Ibrahim AS, dijadikan haiwan korban. Maka kedua-duanya sujud bersyukur kepada Allah. Ini semata-mata adalah ujian daripada Allah melihat kedua-dua Nabi ini beriman dan bertakwa kepadanya, menjalani perintahnya. Ketika itu seluruh malaikat 7 petala langit, 7 petala bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kejadian ini. Subhanallah. Manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai nafsu jiwa tersebut, sanggup menunaikan perintah Allah ini. Masya Allah. Kagum para malaikat dan bersyukur pada Allah. Memang benar, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kejadian manusia itu adalah kejadian yang terbaik, kejadian yang dijadikan oleh Allah dengan penuh kesempurnaan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Tuan pada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ketika itu apa yang terjadi? Bangunlah mereka berdua, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Ketika itu gelincir matahari, lalu mereka bersyukur kepada Allah dan menzahirkan kesyukuran mereka kepada Allah dengan menunaikan solat 4 rakaat. Allahu Akbar. Mereka bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Dan ketika itu mereka menunaikan solat 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Rakaat pertama kerana bersyukur pada Allah, terlepas daripada ujian ini. Rakaat kedua bersyukur pada Allah. Allah tukar sembelih Nabi Ismail dengan seekor kibas. Bangun rakaat ketiga bersyukur pada Allah kerana Allah melepaskan duka cita Ismail dan ayahnya Ibrahim AS ketika sanggup mengorbankan anaknya, dan anaknya sanggup dikorbankan oleh ayahnya. Dan bangun rakaat keempat bersyukur kerana Allah SWT perintah agar membahagikan daging kibas tersebut ke seluruh penduduk kota Mekah dan menikmatinya. Inilah peristiwa sejarah solat zuhur 4 rakaat, sejarah peristiwa korban. Dan kita menyambut Idul Adha hari ini, kita pun berkorban. Apalah korban kita yang kecil ini sangat nak dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pengorbanan Siti Hajar alaihissalam, dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan para sahabat, para alim ulama yang terdahulu. Apalah sangat pengorbanan kita sehingga ada yang berkira nak berkorban. Mahalah daging korban, 700, 800, 900. Tapi bila pergi shopping dengan ahli keluarga kita,
Bila gilang kawi habis 1,000, 2,000 tak kisah. Bayar hotel satu malam 300 tak kisah. Berkorban lagi korban ni. Satu bahagian 700, ada 800, ada 900. Kalau kampung saya ni 700. Apalah sangat pengorbanan kita. Hanya berkorban duit sahaja. Dan melihat haiwan itu disembelih, ditumpahkan darah di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin ada di kalangan yang kita yang tidak berkorban pada tahun ini, berazamlah untuk berkorban pada tahun depan. Berazamlah berkorban haiwan binatang yang ada 4 kaki, berkaki 4. Berazam. Kecil pengorbanan kita nak dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan para sahabat terdahulu tumpah darah diri mereka, bukan tumpah darah haiwan, tumpah darah di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercabut gigi. Badan para sahabat cala ni dengan hirisan pedang membawa agama Allah untuk disampaikan kepada kita. Apalah sangat dengan pengorbanan kita ini. Itu pun dah dinilai oleh Allah besar di sisi Allah dengan pengorbanan yang kita lakukan. Tahniah kepada yang berkorban pada besok hari. Yang tak mampu pada tahun ini, tahun depan jangan sampai tak mampu lagi. Berusahalah pada awal tahun menabung. Simpan RM50 sebulan, RM50 sebulan. Simpan dengan niat untuk berkorban bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kisah ini menjadi inspirasi kepada kita, menguatkan jiwa kita tentang mungkin semua orang diuji oleh Allah saat ini. Bermacam-macam ujian lah. Mungkin ada ujian dengan keluarga sendiri, ujian dengan jiran tetangga, ujian dengan kawan sahabat, ujian dengan pasangan masing-masing, ujian dengan pekerjaan, kawan-kawan sekerja, ujian dengan bisnes dan sebagainya. Mungkin ada ujian yang menekan jiwa kalian. Tapi ketahuilah, ujian yang kita rasai sehingga saat ini tidak akan dapat menandingi ujian para Nabi dan Rasul. Mustahil. Takkan dapat. Anda pernah hampir-hampir dibunuh oleh ayah anda sendiri? Anda pernah hampir-hampir dilempar ke dalam api seperti Nabi Ibrahim AS? Apakah anda pernah diugut bunuh seperti para anbiya Rasulullah? Bertalu-talu orang nak bunuh Rasulullah, sehingga mengejar-ngejar Rasulullah, sehingga Rasulullah singgah bersembunyi di gua Hira, tempat menerima wahyu, gua Sur, sebelum berhijrah ke Madinah. Allahu Rabbi. Bagaimana perasaan orang bawa senjata nak bunuh kita? Tuan apa dirahmati oleh Allah. Dicaci, dimaki, dihina Rasulullah setiap masa dulu. Caci, dimaki, dihina, ditinggalkan pasangan. Begitu juga dengan para anbiya. Cuba tengok kaum Nabi Lut, isterinya meninggalkan dia. Cuba tengok Nabi Nuh AS, isteri dan anak-anaknya tak mahu naik kapal, ikut bersamanya, sedih. Tuan pada rahmati Allah SWT, itu ujian. Ujian daripada Allah SWT. Bersabarlah, berdoalah, bertabahlah. Dan ada satu penawar, iaitu berzikir kepada Allah dan terus berharap berdoa kepada Allah. Orang yang sabar itu indah, kerana Allah menjanjikan. Kenapa indah? Allah SWT sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan Allah, denganku, dengan sabar dan solat. Maksud di sini solat doa, sabar dan doa, sabar dan doa, sabar dan doa.
Dan Allah beritahu ayat terakhir tu, hujung, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Tidakkah itu indah? Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah berserta ataupun bersama dengan orang yang sabar. Tidakkah itu perkara yang paling indah dalam hidup, tuan-puan? Saat kita bersama dengan orang yang kita sayang, indah, rasa tenang jiwa. Saat kita bersama dengan orang yang kita hargai, orang yang kita nak jumpa sangat, orang yang kita takjub, orang yang kita kasih cinta, kita bersama, kita akan rasa bahagia. Dan Allah menjanjikan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kerana itulah sabar itu indah. Dan inilah kehebatan para alim ulama, para anbiya. Mereka, tahap kesabaran mereka tinggi. Tengok Nabi Muhammad, orang caci maki, dia bukan saja sabar, dia balas dengan baik. Allah Rabbi, Masya Allah. Tuan pada rahmat dari Allah. Orang pukul dia, Nabi Muhammad tak pukul balik. Dia memaafkan. Orang letak pedang ni di lehernya. Ketika itu pemuda itu kata, "Hei Rasulullah, siapa yang akan menyelamat engkau dari pedangku?" Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Ketika pemuda tu dia benci Nabi. Dia dengar Nabi ni tukang sihir, Nabi ni jahat, sehingga dia macam dihasut untuk bunuh Nabi. Sehingga dia pergi jumpa Nabi dan dia lihat Nabi masuk ikut lorong. Dia ikut lorong, ketika itu tidak ada orang. Lalu dia menghunuskan pedangnya ke leher Rasulullah. Lalu Rasulullah berpaling kepadanya dan dia tanya Rasulullah, "Hei Rasulullah, siapa yang akan menyelamatkan engkau dari pedangku?" Rasulullah cakap macam mana? Rasulullah senyum. Bila Rasulullah senyum, dia lihat senyum Rasulullah, hilang benci dia pada Rasulullah, 70% hilang. Lalu Rasulullah pun jawab, "Yang menyelamatkan aku adalah Allah." Bila Rasulullah sebut Allah, bergetar tangan pemuda tersebut. Bergetar tangannya dan jiwanya. Hilang benci dia kepada Rasulullah sehingga 50%. Lalu peratus tu saya buat sendiri dah. Okey, nak menghayati kisah ini, bagaimana turunnya daripada benci kepada sayang pada Rasulullah pemuda tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rampah pedangnya. Dia ketak-ketak Rasulullah, rampah, letak di leher dia pedang dia. Rasulullah tanya dia, "Hei pemuda, siapa yang akan menyelamatkan engkau daripada pedang engkau sendiri ini yang dihunus oleh aku?" Lalu pemuda itu tercungak-cungak, tak tahu nak minta tolong siapa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan pedang itu dan memeluk orang nak bunuh Rasulullah. Rasulullah pergi peluk. Rasulullah memeluk dengan penuh kasih sayang. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Aku tidak akan membunuh kamu. Kamu umatku." Masya Allah. Hilang rasa benci pada Rasulullah saat itu juga. Dia tak pernah rasa setenang-tenangnya dalam hidupnya. Dan itulah perkara yang paling tenang, saat yang paling tenang, saat dipeluk oleh Rasulullah, pemuda yang ingin bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beriman kepada Allah di hadapan Rasulullah dalam pelukan Rasulullah. Itulah kehebatan Rasulullah, kesabaran Rasulullah, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan pada rahmat dari Allah SWT, moga kisah ini memberi inspirasi kepada kita semua. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar yang kita sambut lebaran Aidil Adha hari ini, dan kita menunaikan haji yang akan kita korban binatang ternakan pada esok hari. Moga-moga Allah SWT menerima segala pengorbanan kita yang tidak seberapa ini kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan mereka semua, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT terimalah. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam semua. Malam ni kita tak buatlah ruqyah.
kita banyak ke takbir tahmid. Cuma pada rahmat dari Allah. Itu saja daripada saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ahadun ahad, Allahu Akbar.